Okay, we shall begin the press conference today. Salam sejahtera. Welcome everyone here. Kopi Bosian, rakan-rakan media yang berada di sini pada hari ini, rakan seperjuangan. Saya Bernie Jones dan saya berada di sini sebagai orang asal Sabah. Okay, I represent my own views at this conference. Dan tajuk sidang media kita pada hari ini adalah Citizenship Amendment Undermine Right Enshrined in the Malaysia Agreement 1963. Bersama-sama dengan saya pada hari ini adalah rakan dari Sabah juga, Anne Baltazar, the founder of ANA, Annie Samir Bono Komrat, Wong Mukmin Bono Komrat, Robert Surata dari Sabah semua, dan wakil mahasiswa yang ada di ujung. Nama saya Alia daripada Sekretariat Mahasiswa Tolak Edukasi. Okey. Untuk sidang media pada petang ini, kami terpanggil untuk membuat satu sidang ini atas cadangan pindaan pelabuhan tuan yang diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri. So, Menteri Dalam Negeri YB Saifuddin Nasution telah beberapa kali dilaporkan berkata bahawa pindaan ini adalah untuk menyelesaikan masalah kedatangan warga asing di Sabah. Dan dia juga pernah petik 1/3 daripada penduduk Sabah adalah pendatang tanpa dokumen atau warga negara. Okay. Dan sebagai orang yang berasal dari Sabah, hidup yang besar di Sabah, saya merasa amat bimbang dengan pindaan ini, sebab secara amnya dia akan turut menjelaskan status orang asal dan warga Sabah pada amnya yang tiada dokumen, dan mereka akan menghadapi risiko yang amat tinggi untuk berstatus stateless di tanah sendiri. So that's the reason why we are here today, and I hope that our voices as Sabahan will be heard by the MP. Right? So before we proceed, I would like to invite and to read her statement. And I won't be reading our statement, but we will be passing the statement today. I just would like to highlight a few points here. Sabah has constantly been scapegoated as the reason why these regressive amendments are being but the problem is we are not consulted. We have been speaking to a few MPs, Sabah MPs, and they themselves are not aware of what the repercussions are of these amendments. And these amendments, it gives more power to federal and less power to the people. Especially here, we're talking about the people of Sabah who have been, we have the largest number of statelessness even in Southeast Asia. It's a large number. And this power will give, these amendments will give more power to the federal and use the power of the people of Sabah. And it goes against the sanctity of the separation of powers. Because you will be giving more power to the executive arm of the government from the judiciary arm. So it will, then the check and balance of our country will also be less. And this reduces the power of the rakyat. Instead of being able to claim our rights as rightful citizens, as people who have legitimate ties, and especially in Sabah, we still have a lot of indigenous Bumiputras who either have IC Merah, permanent residents, or have no documents at all. This issue has been plaguing Sabah for a long time. We even have a mobile court that goes to the interiors of Sabah just to do the registration, birth registration of children of Sabahans. And this amendment will make things even worse. Now it will increase the number of statelessness. We're trying to resolve the issue of statelessness in Sabah, but these regressive amendments will increase. There's no way that this will reduce the number of statelessness in Sabah. Okay?
And also, if the government is really serious in addressing statelessness, then the children of Malaysian fathers should also be given the right to pass on citizenship to their children according to the jus sanguinis principles, which is through bloodline. Because we have a lot of Malaysian fathers as well who are not able to pass on citizenship to their children. And there's only 2 countries in the world, Malaysia and Barbados, who does not allow fathers to pass on citizenship on an equal basis. Yeah. So we are trying to stress here that if Sabahans is Malaysians, we don't have our Sarakian counterparts, but they share the same sentiment that we form Malaysia together as equals, Sabah, Sarawak, and Malaya, and we have the MA 63 as our founding principles to form this country. And so you cannot just take away something that is promised in the formation of our country, our nation. Santu Wong. Ya, terima kasih Anne. Saya sambung dari perspektif Sabah lah. Dekat tadi pandangan sebagai rakyat Sabah, bukan sebagai orang politik, bukan sebagai orang yang simply say things. This is something that I would like the government to seriously consider as well. So dari pandangan dan perspektif Sabah, kewarganegaraan dan MA 63. MA 63 ni jangan dibuang atau dipakai hanya semasa kempen pilihan raya, tapi hanya the rights that are enshrined in it must be respected. Sabah mempunyai hubungan yang khusus dengan MA 63 dan sebagai bahagian daripada perjanjian ini, hak-hak dan kedaulatan negeri Sabah telah diiktiraf. Pindaan yang dicadangkan harus memastikan bahawa hak-hak Sabah juga kekal dan tidak terjejas dengan perubahan atau pindaan undang-undang kerakyatan kewarganegaraan. Yang kedua, perlindungan terhadap rakyat tanpa kewarganegaraan. Sabah menghadapi isu yang serius berkaitan individu tanpa kewarganegaraan. Masih terlalu ramai penduduk Sabah seperti apa yang Anne kata tadi, belum mempunyai dokumen kewarganegaraan yang sah. You can imagine the land, the vast land of Sabah, for the interior, for the indigenous communities who are living in interior, who are so far from the modern JPN office. Sangat susah untuk keluar masuk, dan some of them just simply give up. Okay, pindaan yang regresif ini harus dielakkan untuk memastikan individu tanpa kewarganegaraan tidak terpikir. Dan juga seperti apa yang kata tadi, kesamaratan gender. If the mother can pass the citizenship to the child, why not the Malaysian fathers? Why the perlibakan persekutuan not kind and not fair to Malaysian fathers? You know, so that is something that has to be changed. Dan apa yang kami mahukan ataupun apa yang kami tuntut adalah kerjasama dan dialog. Why are you rushing this Federal Constitution Amendment? Why are you pushing through when we know that us as Sabahan, we have no data or facts to build upon to justify this perkembangan penyambungan. Alright, so we want inclusive dialogue. We want dialogue that are open, dialogue yang terbuka dan berterusan yang akan melibatkan sesi libat urus, melibatkan NGO, orang asal, orang asli, atau dalam bahasa kada that justify this amendment. There is no some of us here were at the meeting with KDN last year untuk mendengar apa yang kata KDN tentang penegakan seksual pidaan ini, dan kami tidak diberi data atau perkataan yang ataupun the entire amendment that the government want to do. So kami diberi sedikit-sedikit saja, dan itulah what we are building on. We are building on information that was accorded to the public, open to the public. Okay, so pada KDN kerana telah mengadakan sesi libat urus itu, tetapi harus juga diadakan di Sabah dan Sarawak. Sehingga hari ini saya tidak dapat berdatang lagu di Sabah. Kawan-kawan, that's why we are here. That's why Sabahan are here in the capital to say something to the MPs and to the particular menteri.
So, sebagai rakyat Malaysia yang berasal dari Sabah, bermaktabdi di Sabah, saya ingin menggesa semua ahli parlimen untuk membantah pindaan regresif agar ia memastikan keadilan pada semua rakyat Malaysia. Kewarganegaraan sepatutnya bukan hak istimewa, tetapi hak asasi untuk semua. Saya pasti semua. Terima kasih Komisi Majlis Saudari Beth, Sabah Petang, Kopi Sanangan. Terima kasih saya ucapkan kepada rakan-rakan media, rakan-rakan seperjuangan yang hadir pada petang ini, dan selamat berpuasa kepada saya ucapkan kepada semua. Okey, saya Umar, berasal daripada Keningau, Sabah, and I'm a former stateless. Sekali lagi, saya ingin membidas kenyataan Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution berkenaan ucapan beliau pada 11 hari bulan Mac 2024 di Dewan Rakyat. Saya pun sudah dengar secara mendalam dan terperinci berkenaan justifikasi beliau terhadap cadangan pindaan Perlembagaan Persekutuan yang regresif, zalim dan tidak berbudi kemanusiaan ini. Menurut beliau, terdapat kes pasangan warga asing meninggalkan bayi yang baru lahir selepas bersalin di hospital, dan ianya dilakukan secara sengaja oleh warga asing kerana mereka tahu bahawa kanak-kanak itu secara automatik boleh mendapat kewarganegaraan Malaysia melalui perkara 19B bahagian 3 jadual kedua Perlembagaan Persekutuan. Bagi saya, ini adalah satu dakwaan yang serius. Maka dakwaan yang serius ini harus diperkukuhkan dengan bukti yang sahih. Oleh itu, kami menuntut pihak Datuk Seri untuk mengemukakan bukti yang berlandaskan data dan statistik kepada umum. Jika pindaan regresif ini langsung, jika Datuk Seri Saifuddin, pihak Datuk Seri Saifuddin tidak mengemukakan data dan statistik, maka sahlah pindaan regresif ini tidak berlandaskan data dan statistik dan hanya sentimen semata-mata. Di sini saya ingin menegaskan bahawa jika sememangnya kanak-kanak yang dimaksudkan oleh Datuk Seri Saifuddin itu terbukti lahir oleh ibu bapa warga asing, maka secara jelas anak-anak itu tidak boleh memperolehi kewarganegaraan Malaysia melalui perlembagaan yang sedia ada. Maka Yang Berhormat Datuk Seri tidak perlulah membawa hujahan yang tidak relevan untuk mengkaburi mata kami semua. Isu yang kita tekankan adalah anak-anak Malaysia yang tiada kerayatan. Ini termasuk foundling children, children born out of wedlock, anak angkat, anak pada ibu bapa yang berstatus permasalahan tetap, dan kes kehilangan atau keciciran dokumen. Mereka ini tidak patut sama sekali disamakan dengan warga asing. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri juga, tujuan pindaan ini harus dilaksanakan adalah untuk memastikan ada elemen kawalan untuk mengelak memberi kewarganegaraan kepada orang yang tidak layak. Di Perlembagaan Persekutuan yang sedia ada, kerajaan memang sudah pun ada elemen kawalan tersebut melalui perkara 15A, di mana kerajaan mempunyai hak budi bicara untuk memberi kerayatan kepada kanak di bawah umur 21 tahun. Jadi, apa yang saya lihat, elemen kawalan dalam pindaan ini adalah cubaan kerajaan untuk merampas hak perlembagaan yang sedia ada dan meletakkan kuasa kerajaan melebihi Perlembagaan Persekutuan. Sekali lagi saya mau ingin tegaskan di sini, kerayatan itu adalah hak, bukannya anugerah dari siapa-siapa. Pindaan ini juga akan memudaratkan komuniti-komuniti tanpa kerayatan yang sedia ada, termasuk orang asal pribumi Sabah dan Sarawak seperti mana rakan seperjuangan saya telah sebut tadi, serta mewujudkan lagi sebuah kelas baru tanpa kerayatan yang akan terus terperangkap di dalam kitaran umpama pelarian di tanah air sendiri. Harus saya ingatkan juga bahawa pindaan ini akan memberi kesan paling besar
di Sabah dan Sarawak, khususnya komuniti-komuniti luar bandar. Hal ini kerana kawasan-kawasan di luar bandar di dua wilayah ini mempunyai masalah infrastruktur yang teruk. Dan apabila infrastrukturnya teruk, maka akan terdapat isu-isu accessibility bagi mereka yang untuk menyempurnakan proses permohonan kewarganegaraan. Tambahan pula, tahap kesedaran terhadap pentingnya proses kewarganegaraan masih kurang difahami oleh masyarakat setempat di Sabah, khususnya di luar bandar. Jadi bukankah pindahan ini akan lagi mengeruhkan keadaan dan melahirkan lebih ramai lagi anak-anak Malaysia tanpa kewarganegaraan? Perlembagaan persekutuan yang sedia ada yang ditulis pada tahun 1963 melalui pandangan Ehsan Manusiawi Allahyarham Tunku Abdul Rahman serta perjanjian Malaysia 1963 seperti mana saudari N dengan Beth tadi sudah mention, telah pun mempertimbangkan di mana keadaan seseorang anak Malaysia itu mungkin boleh terperangkap dalam kitaran situasi tanpa kreatif. Maka pindahan ini tidak sejajar dengan visi asal Allahyarham Tunku dan agenda reformasi, serta ianya juga akan mencabuli hak perjanjian MS 63. Saya selalu tekankan bahawa isu ini menjangkaui politik kepartian. Ianya berkenaan dengan hak asasi manusia. Saya berharap pihak kerajaan persekutuan, khususnya ahli-ahli parlimen Sabah dan Sarawak, untuk menolak sekeras-kerasnya cadangan pindahan yang regresif ini dan meneliti semula isu kewarganegaraan ini dengan lebih mendalam sebelum membuat apa-apa cadangan pindahan perlembagaan persekutuan. Kita selalu bercerita tentang kezaliman kanak-kanak yang berlaku di bumi Palestin. Namun di tanah air kita sendiri, kerajaan Madani pula yang bertindak kejam dan tidak berhati perut terhadap anak-anak Malaysia yang mempunyai masalah dokumen melalui pindahan ini. Di sini saya mau bagi tahu kepada semua rakan-rakan bahawa Menteri Dalam Negeri pun kami sudah pun berjumpa untuk berbincang. Sesi libat urus pun kami telah hadiri. Memorandum pun telah kami serahkan ke Parlimen. Oleh itu, kami akan mengambil langkah yang lebih agresif untuk turun ke jalanan untuk menyuarakan bantahan kami di jalanan terhadap pindahan yang kejam, zalim dan regresif ini. Kami akan mengadakan aksi perhimpunan aman di perkarangan Parlimen pada 25 hari bulan Mac jam 10 pagi sehingga selesai berbuka puasa pukul 8 malam. Kami menyuruh seluruh masyarakat Malaysia untuk turut bersama kami menentang sekeras-kerasnya pindahan regresif ini. Sekian daripada saya. No one is legal and terrorist. Terima kasih. Satu malam sebelum kita buka pada rakan-rakan yang hadir di depan, I would like to invite Saudara Mukmin untuk beri komen. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Selamat petang. Saya Mukmin bin Nantang. Saya asal daripada Tawau, Sabah. Baru sampai semalam. Tiket Asia sangat mahal ya. Seperti di luar negara. RM600 sehala. Demi untuk tolak, kita mau sampaikan suara-suara kami daripada Sabah. Jadi saya daripada organisasi Borneo Combat. Borneo Combat sebuah kolektif atau perkumpulan mahasiswa dan anak muda yang memperjuangkan keadilan alam dan keadilan manusia, khususnya masyarakat terpinggir, tertindas di Sabah. Kami membina sekolah-sekolah alternatif untuk anak-anak tanpa kewarganegaraan, anak-anak bajau laut, anak-anak yang tidak mempunyai dokumen di beberapa daerah di Sabah. Dan anak-anak inilah sebenarnya yang dinafikan hak untuk mendapatkan pendidikan oleh negara Malaysia. Perlembagaan yang regresif ini sebenarnya tersangat keterbelakangan. Kita mau menuju sebuah negara bangsa, kita dalam berapa 30 tahun lebih lagi, 100 tahun persekutuan Malaysia. Sepatutnya kita membuat satu bentuk
perlembagaan yang lebih ke depan, yang lebih memihak kepada semangat kemanusiaan itu. Tetapi pindahan-pindahan sekarang ini menyukarkan lagi, melemahkan lagi, memberi satu gambaran yang sangat teruk di masa akan datang untuk sebuah bangsa Malaysia ini. Jadi saya dengan kawan-kawan mahasiswa ketika tahun 2015 sudah meneliti isu kewarganegaraan ini dengan turun sebanyak mungkin kampung-kampung yang dilabel setinggan, yang dilabel black area, yang dilabel tempat penyeludupan dadah dan sebagainya, perkampungan-kampungan atas air, yang mana kami datang di sana dan kami membangunkan pendidikan-pendidikan di sana, melihat bagaimana sebenarnya kehidupan masyarakat di sana. Kenapa mereka sampai sekarang tidak diberikan dokumen? Kenapa mereka tidak ada pun di antara mereka yang tidak berani memperjuangkan hak mereka? Sedangkan kalau kita balik kepada historical kita, sejarah kita, Malaysia ini baru wujud 60 tahun yang lalu. Sebelum wujudnya negara Malaysia ini, kita mempunyai tanah yang sama dengan Indonesia. Sebelum adanya nama Indonesia yang official, sebelum adanya nama Filipina yang official, kita etnik yang sama. Kita bergerak, migrasi, hijrah itu perkara biasa. Itu lumrah sebagai manusia. Jadi negara yang baru datang ini seharusnya menghormati manusia-manusia yang sememangnya wujud. Dan itulah kita mahu pindahan perlembagaan yang lebih baik, yang lebih memihak manusia-manusia ini, yang memang ada susur galurnya di mana-mana. Susur galurnya Filipina, Malaysia, Indonesia, itu biasa. Yang sepatutnya kita tidak harus terkejut dan menolak. Jadi saya mau beritahu impak ya. Pindahan ini akan menyebabkan populasi masyarakat tanpa kewarganegaraan di Sabah semakin meningkat. Berapa dijangkakan orang mempunyai masalah dokumen? Beb ada cakap tadi 1/3. 1/3 maksudnya apa? Di Sabah kurang-kurangnya ada 3.9 juta orang. Kalau 1/3, 1.3 juta orang di Sabah mempunyai masalah dokumen. Jadi kalau pindahan ini menyukarkan lagi, menurunkan lagi permohonan daripada 21 ke 18, anak yang dijumpai tidak boleh otomatik kewarganegaraan. Bukankah ini menambahkan lagi populasi orang tanpa dokumen di Sabah, orang tanpa kewarganegaraan di Sabah? Jadi apa yang saya pikir beberapa kali sudah masuk parlimen, ahli parlimen Tawau, Nur Sufui, dia pun sebut sendiri kan beberapa kali 1 juta orang. Lepas tu tidak ada satu tindakan yang progresif daripada kerajaan melihat isu ini. Saya melihat begini, Sabah ini, saya kena jujur di sini sebab kami orang Sabah ni jarang dapat ruang kan bercakap. So kalau kami cakap di Sabah, oh ini isu Sabah kan. Mau dicakap di KL juga terpaksa menanggung tiket yang mahal. Baru isu ni isu nasional. Jadi kami ni di Sabah seolah-olah dibikin satu negeri yang sentiasa dalam kacau bilau, terancam. Supaya seakan-akan, oh Sabah ini kena sentiasa bergantung dengan kita punya askar-askar daripada persekutuan. Kita tidak cukup kekuatan untuk menjaga sempadan kita dan sebagainya. Kalau kita nampak di Sabah, sampai sekarang isu persempadan, ini bukan isu anak-anak tu lahir. Ini isu setelah 60 tahun, sempadan kita apa jadi? Apa usaha daripada kerajaan? Setiap hari di pantai timur Sabah ada namanya X-Zone. 6 petang hingga 6 pagi darurat laut. Sampai sekarang tidak selesai. Ini isunya yang perlu diselesaikan. Anak-anak di Sabah, lebih 1 juta orang, tidak mempunyai kewarganegaraan. Ini ya isunya yang perlu diselesaikan dulu. Kalau bertambahnya isu ini, bertambahnya populasi ini, crack kita. Masyarakatnya crack. Pendaftaran jabat JPN, tengoklah macam mana berbarisnya orang di Sabah. Pergi Sempurna, pergi Tawau, pergi daerah-daerah, bagaimana orang berbaris di JPN untuk mendapatkan dokumen. Oh nanti tunggu kami panggil, bertahun-tahun tidak dipanggil. Dan komuniti itu ada yang tinggal di pedalaman, ada tinggal yang di pulau-pulau. Jadi ini benar yang terjadi. Yang kedua,
Ketika tidak ada kewarganegaraan, maka anak-anak ini akan keciciran daripada pendidikan. Sampai dewasa, bayangkan di saat Malaysia lebih 60 tahun, masih ada golongan yang sangat besar tidak mempunyai pengetahuan tentang huruf dan nombor. Mereka ini yang sampai dewasa tidak pandai membaca, tidak pandai menulis, dan itu menyukarkan lagi urusan mereka untuk mendaftarkan diri sebagai warga negara. Kalau perkara ini tidak diselesaikan, sampai bila-bila benda ini seperti putaran ganas kemiskinan. Ya? Anak inilah, sebab bapaknya nak uruskan. Bapaknya lah tu yang tidak dibagi pendidikan. Neneknya lah tu tidak dibagi pendidikan. Sebab apa tidak ada pendidikan? Sebab tidak ada warga negara. Jadi ini masalah-masalah yang tersembunyi, ya? Yang kalau kamu datang Sabah bukan tengok dia punya gunung Kinabalu, lautnya yang cantik. Lihat masalah sebenar kami. Bagaimana kapitalis meraut tanah-tanah, laut-laut kami, melihat Sabah itu sebagai negeri yang harmoni, cantik dan indah, tetapi hakikatnya berapa ramai tanah-tanah di bajau laut, di pulau-pulau dihalau. Dibangunkan resort-resort, pelabur-pelabur daripada luar. Tetapi hakikatnya, gambar anak bajau laut yang dipromosikan di dunia itu, di mata dunia, di website-website pelancongan Malaysia, anak itulah tidak diberikan sekolah. Kamu nampak di website sekarang kan, banyak kan gambar anak bajau laut kan? Komuniti bajau laut, tanya Malaysia, budak tu sekolah ke tidak? Tidak sekolah. Ada kewarganegaranya? Tidak ada kewarganegaraannya. Tambah lagi pindahan yang begini, anak tu lahir lagi, tidak ada lagi kewarganegaraan, bertambah-tambah. Kami mau 10 tahun bangunkan isu ini supaya benda ini mendapat tempat secara nasional. Tiba-tiba kerajaan dia buat pindahan yang macam begini, menyukarkan lagi usaha kami. Yang ketiga, akses kesihatan. Kalau kamu nampak buka page Borneo Comrade sekarang, kamu nampak kami sedang crowdfunding satu isu. Kamu bayangkan, seorang ibu melahirkan anak tidak sampai 24 jam di wad kelahiran. Dia terpaksa membayar wad bersalin itu RM3.363. RM3.363 di hospital kerajaan. Dan ibu bapa itu tidak mampu bayar, ditahan anaknya. Kalau hospital kata apa? Hospital kata kalau kamu tidak mampu bayar, kamu tidak boleh ambil anak kamu. Tadi apa? Syaifuddin cakap, warga negara asing tinggalkan anak. Celaka di Sabah, mereka mau keluarkan anak mereka. Hospital tidak kasih, mesti bayar. Ini realiti yang berlaku. Saya pernah dijamin, saya berada di Semporna setiap hari, uruskan masalah dokumen anak-anak. Bayangkan ibu ini, bapak ini cuma mampu bayar 500 sebagai deposit rayuan untuk bawa keluar anaknya daripada hospital. Apa yang terjadi? Cuma boleh keluarkan anaknya dari hospital RM500, baki RM2.800 perlu dilunaskan baru boleh proceed ke surat lahir. Jadi anak sekarang apa? Tidak ada surat lahir. Bayangkan, isu begini berpuluh ribu terjadi. Ini yang perlu diselesaikan. Apa inisiatif daripada kerajaan? Kami sudah terima permohonan 15,000. 15,000 di Sabah itu berjuta orang. Dan seolah-olah dia uruskan 15,000 itu kita harus berterima kasih. Itu kan tanggung jawabmu. Kita bayar kau kan walaupun kau kalah pilihan raya. Jadi bayangkan apa realiti? Tahun 2019 kami buat satu kajian. Kami buat kajian untuk cilik huruf kanak-kanak. Jadi kami bagi borang. Kita biasa buat kajian ni, kita akan ambil basic lah. Nama, ibu bapa, adik-beradik kan. Bila kami buat pasal 60% sebuah kampung itu tidak ada kanak-kanak 7 hingga 17 tahun tidak tahu membaca. 7 hingga 17 tahun 60% tidak tahu membaca. Tapi apa lagi yang kami temui? Sekurang-kurangnya satu keluarga stateless, satu orang anak mereka akan meninggal dunia di usia bayi. Sekurang-kurangnya satu. Kamu pergi mana-mana Sabah, kamu jumpa orang yang tidak ada warga negara itu di mana-mana ada. Kamu tanya kan, berapa adik-beradik? 10. Berapa meninggal? 3. Berapa orang adik-beradik? 8. Berapa meninggal? Berapa orang adik-beradik? 6. Berapa meninggal? 1. Biasanya confirm ada 1.
Jadi, bayangkan kenapa ini terjadi. Ini tidak sengaja-sengaja terjadi. Ini terjadi ketika mereka tidak ada kewarganegaraan. Deretan daripada tidak ada kewarganegaraan, mereka tidak akan pergi berkeliling. Anak mereka lahir, mereka tidak dapat vaksin. Mereka tidak. Bayangkan kalau tidak ada kewarganegaraan ni, bayangkan insyaAllah, negara ini 60 tahun telah membunuh anak-anak tanpa dokumen setiap hari. Tidak ada kan? Orang sebenarnya tidak tahu kan? Sahabat cuma cantik-cantik kan? Tapi itu realiti yang terjadi. Saya berani jamin saya duduk, banyak kami aktivis, kami kenapa aktivis Borneo Combat berani cakap, kami waktu mahasiswa 2015-2016 saya dengan Sabit datang masuk kampung, kami tak puas hati kenapa isu ni tak selesai. Kami 2018 datang tinggal di kampung tu. Tinggal di 3 buah kampung untuk meneliti benda ini. Bukan main-main. 2018 sampai sekarang tinggal dalam kampung. Meneliti betul-betul isu ini setiap hari. Bukan sekadar membaca kajian-kajian daripada barat, kajian-kajian daripada universiti, tetapi membuat pengamatan teliti, tidur sebantal dengan komuniti di sana. Ini realiti mereka ni yang terjadi. Putaran ganas kemiskinan, mereka tidak ada pendidikan, akses kesihatan yang teruk, mereka dituduh PTI dan sebagainya. Dan pidaan hari ini menyusahkan lagi usaha kita. Dan yang terakhir, kalau di Sabah ini isu paling besar adalah anak-anak bajau laut je. Saya sedih sangat bila anak-anak bajau laut ni dia terpaksa ditolak. Kita tentukan kita tidak bagi dia kewarganegaraan. Kerajaan tak ada inisiatif membagi kewarganegaraan kepada mereka. Dokumen apapun mereka tidak ada. Laut semakin susah. Kena pakai pambot, kena pakai bot ini, enjin ini. Akhirnya resort dibina-bina. Mereka tidak ada akses di laut. Mereka tertolak ke darat. Mereka merempat menjadi warga jalanan di darat, bayangkan. Mereka meminta-minta sedekah. Kalau kamu pergi tengok di Tawau, di Kota Kinabalu, Sampurna, Lahada tu, anak-anak ini bayangkan 3 tahun hidup gam. Mamanya sekali hidup gam. Anak-anak ini beberapa bulan terbaring tepi-tepi jalan, anak berbaring di lantai sahaja. Itu benda yang bukan, oh ini 1-2 kes biasalah di KL pun ada. Bukan 1 kes. Beratus-ratus kes. Setiap hari boleh dilihat. Jadi, apa yang terjadi? Anak-anak jalanan ini, mereka inilah yang dituduh sebagai mencermarkan keadaan Sabah, kota Sabah. Ini tidak ada penyelesaian daripada ini. Sampai sekarang, daripada dulu. Bayangkan, hari-hari orang yang sebenarnya, tahukah orang asal, orang asli. Ikan-ikan kita dulu, mereka laut itu komuniti mereka yang jaga. Kalau kita baca sejarah pun, komuniti mereka yang pertama berdagang mengeluarkan hasil ikan itu yang sampai boleh diekspor sampai keluar. Sekarang komuniti mereka dibiarkan macam gitu. Jadi, apa yang saya mau cadangkan di sini, saya harap kerajaan bukan melulu buat pindaan. Pindaan ni siapa yang minta? Kita tidak minta kau pandai-pandai. Ini memang masalah orang yang kalah, tapi jadi menteri. Kan? Siapa yang minta? Tidak ada siapa yang minta. Tiba-tiba kau buat, kau tak ada kerja ke apa? Banyak kerja lain boleh kau buat. Kenapa benda ini yang kau buat? Kita tidak ada minta benda ni. Jadi saya harap apa yang perlu dibuat oleh kerajaan sekarang adalah bina satu jawatan kuasa khas. Himpunkan semua kementerian-kementerian di dalamnya, ahli-ahli akademik, pengamal undang-undang, para aktivis-aktivis, advocate, community stateless ini di dalam satu, supaya kita boleh buat plan perancangan yang lebih teliti. Kita kena bangunkan data kita. Tidak ada data yang jelas oleh Malaysia, oleh ahli akademik Malaysia untuk menyebut angka yang sebenar stateless berapa. Kajian sosiologi banyak, budaya banyak, matematiknya mana? Tidak ada. Tidak ada lagi orang mempunyai metode dan rumus untuk mengira berapa stateless di Sabah. Itulah kerajaan kena buat. Perlu berkempen, masuk ke dalam komuniti, buat mobile pendaftaran lebih progresif. Benda ini perlu ada plan jangka masa panjang. Kita ada 60 tahun lebih sudah Malaysia. Biarlah plan dia sampai 100 tahun Malaysia, kita boleh selesaikan benda ni. Malulah kita. 100 tahun Malaysia masih belum boleh selesaikan benda ni. Jadi plannya 5 tahun pertama, apa kita kena buat? Kajian, advocate,
5 tahun seterusnya kita mensasarkan anak yang lahir mesti ada surat lahir, mesti ada dokumen. 5 tahun seterusnya apa? Mesti pergi sekolah. Jadi kalau kita ada plan implementasi jangka masa panjang begini, barulah kita nampak menteri itu bijak. Kan? Tidak ada sampai sekarang saya tunggu. Daripada dulu, daripada zaman mana? Zaman kita dengan menteri-menteri itu demo lah kan. Di jalan sampai diorang sekarang sana pun tidak haprak juga semuanya. Jadi saya pikir perlu ada jawatan kuasa. Itu saya minta supaya kita meneliti betul-betul benda ni. Konon-kononnya Syaifuddin dia mau buat ini, ini isu. Kita minta data, tidak ada data. Ada data? Bangang kan enggak kan? Jadi sebelum saya banyak lagi memaki dia, saya hentikan di sini. Saya menolak tindakan yang bodoh dan bijak ini. What is the heart of every Sabah who want to see the rights upheld. Dan tambahan sedikit, 1.3 kan? Menteri sering kali dilaporkan berkata 1.3 of the citizens in Sabah are undocumented or stateless. Now my question to the government, in the one third, berapa ramai daripada 1.3 juta itu adalah orang asal Sabah dan mana dari kumpulan yang lain. We want to know the data. Stop pushing it down our throat 1.3, tapi tidak ada data. Bila kita ditanya apakah keputusan ataupun cadangan-cadangan dari NGO, kita membagi cadangan pun tiada data, tiada fakta. So please give us that. Okay, seterusnya I would like to invite Professor Manto to say something. Yeah. Please pass the mic. Baik. Hold the mic. Mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Alia Daniel, mewakili Sekretariat Mahasiswa Tolak Pindaan Regresif yang merangkumi 24 gerakan mahasiswa, termasuklah Suara Mahasiswa Universiti Malaysia Sabah dan Kesatuan Pelajar Sekolah Alternatif Semporna. Kami ingin menyatakan solidariti kami untuk bersama rakan-rakan seperjuangan dari Sabah dan kami ingin menegaskan bahawa kami sebulat suara menolak pindaan perlembagaan ini. Dan jangan sesekali mengkambing hitamkan Sabah sebagai alasan untuk meneruskan dengan pindaan yang zalim dan regresif ini. Macam yang kita tahu, menurut Ahli Parlimen Tawau YB Datuk Losufri, Sabah dianggarkan mempunyai 500,000 penduduk yang tiada kewarganegaraan ataupun stateless. Mereka dinafikan hak asasi manusia seperti hak bersekolah, hak bekerja dan juga hak bergerak. Tapi cara pihak kementerian menyelesaikan isu ini adalah dengan meminda perlembagaan dan menyusahkan lagi proses permohonan kewarganegaraan bagi mereka yang terkesan. Jadi Malaysia bakal melihat penambahan jumlah orang stateless di Malaysia tanpa kira kaum, bangsa dan agama. No one, as we know, solves a problem by making it a bigger problem.